أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat, taufik dan hidayah kepada kita selama ini, sehingga kita dapat meneruskan kehidupan dan melaksanakan amal ibadat sehinggalah di penghujung akhir hayat kita. Jadi mudah-mudahan pahala Fatihah kita baca dan kita niatkan kepada arwah semua orang Islam di kubur, iaitu guru kita, dapat sampai. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia sebenarnya kalau rajin ni, kalau rajin lah ya, kita niat seorang-seorang bagus, lagi bagus. Maknanya contohnya macam kita dok tunggu ustaz nak mai kelas kan, kita sebutlah ila ruhil marhum Haji Ahmad bin Daud, kalau bapak kita lah, ila ruhil marhumah Maryam binti Awang kalau mak kita. Ini kita buat satu-satu. Ila ruhil marhum Haji Ahmad bin Daud al-Fatihah, baca Fatihah. Jadi satu pahala Fatihah tu untuk ayah kita. Habis ustaz tak main lagi, ila ruhil marhumah mak kita pula, baca Fatihah bagi betul kan. Ustaz tak main lagi, mungkin abang kita ke kak kita ke, kira adik-adik yang dekat dengan kita, sebab mereka dalam kubur duk menunggu je kita punya sumbangan. Jadi kita tak mampu sedekah pun baca Fatihah, pahala sampai ya. Doa dan Nabi sebut awaladin salihin yad'u lahu. Jadi berdoa sini termasuklah bacaan Fatihah ke apa sajalah ayat yang kita boleh baca. Dan Fatihah ni tinggi sebab dalam Fatihah tu dia merangkumi semua 30 juzuk Al-Quran. Jadi baca ya, jangan kita duduk kadang-kadang duduk sembang saja kan, duduk tunggu penceramah nak mai, rugi. Rugi. Waktu macam inilah kita gunakan untuk kita hadiahkan Fatihah kepada arwah yang telah meninggal dunia, buat kebajikan pahala untuk mereka, insya-Allah. Baik, kita masih membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Saya tulis dekat whiteboard sini. Kita dah baca dua dah, iaitu pertama perkara yang batalkan wuduk, sama. Yang keduanya kalau ada air, dan yang ketiga hari ini murtad. Cuma tiada penghuraian tentang murtad ini. Okey. Sebab lepas cerita tu dia cuma cerita kes luka dan sebagainya. Cuma kita faham bila dia keluar daripada Islam, maka terbatallah semua benda pun. Na'udzubillah min zalik lah. Berbeza dengan yang mu'allah masuk Islam. Dia ibarat bayi baru lahir, bersih. Majoriti ulama mengatakan bahawa orang yang bukan Islam masuk Islam, segala dosa dalam waktu dia bukan Islam terbatal, dihapuskan. Ini kelebihan lah bagi mereka yang bukan Islam memeluk Islam lain. Cuma dia ikhlas lah masuk Islam. Kadang-kadang banyak ada yang masuk kes nak menikah, jadi dia tak lama, dia jadi macam tak apa penghayatan tu kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketiganya murtad. Dia tidak ada hurai murtad situ ya. Dia habis situ tu. Maka jika takut seseorang daripada memakai air pada setengah daripada tubuhnya, sama ada pada anggota tayamum atau lainnya daripada anggota wuduk, maka wajiblah dibasuhnya akan segala anggota yang banyak. Baik. Muka surat 24, baris bawah, baris 4 ke 5 pada bawah. Bukan 4 ke 5, baris
2, 4, 6, 8, 10. Kan 10 kan? Daripada bawah. Dan ketiganya, sebab perkara yang batalkan wuduk ni ada 3. Yang pertamanya sebab perkara yang batalkan wuduk, dia sama batal tayamum tadi, batalkan tayamum. Yang keduanya kalau ada air, batal tayamum. Yang ketiganya murtad. Itu 3 habis. Kemudian permasalahan hari ni dia cerita kelokeh luka-luka ni, kita nak tengok sikit. Dia kata, maka jika takut seseorang daripada memakai air pada setengah daripada tubuhnya sama ada pada anggota tayamum atau lainnya daripada anggota wuduk, maka wajiblah dibasuhnya akan segala anggota yang banyak. Banyak ke baik situ? Baik kan? Oh, dia huruf kaf, koh yang baik. Kejapnya. Apa makna sini Kalau takut seseorang itu daripada memakai air, dia nak guna air, dia takut pada setengah daripada tubuhnya sama ada pada anggota tayamum atau lainnya daripada anggota wuduk, maka wajib dibasuhnya akan segala anggota yang baik sahaja. Baik, setengah orang ni ada manusia lah, kadang-kadang dia nak guna air tu, dia duk ragu-ragu. Ada kala anggota badan dia tadi taklah teruk mana pun, maknanya kalau kena air tak ada masalah, tetapi dia macam kurang keyakinan, dia macam takut. Jadi hukum di sini, orang yang umum, pandangan umum, tanya kawan ni okey nak kalau kena air, tak ada masalah. Tanya pakcik ni okey, tak ada masalah, basuh. Cerita dia kena basuh. Basuh duk tayamum lah. Tekat luka kecil-kecil tu dia pedih sak yang lepas tu hilang lah. Tu je cerita dia. Maknanya di sini kadang-kadang yang tidak ada ilmu ni dia agak takut, keraguan, ragu lah. Aku boleh tak boleh ni, aku ni. Memang banyak macam ni tuan-tuan, terutama di hospital kan, dia ragu-ragu. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Maka kena tanya pada yang uruf ramai-ramai, sebab dia isu macam ni, dia kita kias dengan hukum macam darah nyamuk tu kan. Darah nyamuk tu tanya kat orang ni darah macam ni okey tak ni, ni sikit je ni, hampir lap gitu ya. Orang kata tak boleh ni, hang teruk darah ni, kira lekat kan, kena balik basuh baju ni. Tanya 10 orang, 8 orang kata tak boleh, hang kena balik basuh baju ni, darah kira banyak macam ni, maka dia kena balik cuci. Setengah kata dia tanya 10 orang, 8 orang kata ni sikit je ni, tak apa ni, dimaafkan. Tu maknanya pandangan masyarakat kena tanya juga, uruf sebab kita punya pandangan setiap manusia tak sama. Tapi bila kita lihat ramai orang kata ni tak boleh, ni kira nampak banyak ni, maka hukumnya balik pada situ. Nampak tak keadaan tentu dalam konteks kita ibadat ni, dia kadang-kadang kena rujuk juga dengan orang awam, tanya mereka. Ya. Andai kata orang tanya hukum tak sebab kita tanya ni gini ya, senang faham Kalau kita duduk masjid, kita kenal siapa ada dengar kuliah, tak dengar kuliah. Ada hak main menyembang pun ada, dia mai. Tambah hak main jemaat awal, bagus 12.30 mai. Parking motor duduk bawah pokok tengok WhatsApp. Tok Bilal azan baru masuk, main awal ke. Jadi kita boleh kenal siapa yang ada di samping kita dalam majlis ilmu. Orang macam ni lah kita tanya, sebab dia mengaji hari-hari. Kecuali kalau dia mengaji, mata tengok penceramah tapi fikirannya merawang sampai ke Australia, New Zealand, hak tu saya tak tahulah. Ada hak jenis mengelamun kan, dia tengok tapi tak faham dah, dia khayal lagu tu. Ada hak jenis tu. Sebab tu kita lihat kadang-kadang manusia yang belajar ni, ketekunan di dalam belajar itu lain. Kita boleh lihat di sudut pandangan mata, dia khusyuk dengan ceramah, dan dia boleh tangkap apa yang dia ajar. Sebab tu kita ni kadang-kadang mengaji, hak ustaz ngajak kita, kadang-kadang kita ingat waktu tu saja, balik keluar masjid kita lupa. Ada kalau kita ingat sampai mati. Ingat, kadang-kadang sampai ingat sampai mati. Sebab tu saya cerita, di pondok kami mengaji dulu tuan-tuan, bila tak ingat hadis ni, dia bagi satu hadis 3 hari kena ingat, hafal. Dia tanya hari kedua tak ingat, dia rotan. Tapi berkat dia rotan tu sampai keluar ingat hadis tu.
Hak di universiti pula baca juga hadis mengaji, hafal juga untuk dapat markah, lupa. Sebab tu kadang-kadang mungkin keikhlasan guru yang mengajak, dia nak betul-betul nak murid ni boleh benda ni, maka kita boleh, kita ingat sampai mati. Jadi tanya kita tadi pada sahabat-sahabat kita yang kita yakin dia ni tengok mengaji tiap-tiap malam dengan ustaz, dia boleh tanya aku, darah nyamuk ni agak-agak ni okey tak macam ni, kena basuh tak baju saya ni, kita boleh agak gitulah, ya, boleh tanya insya-Allah. Waalaikumsalam. Baik. Dan hendaklah ia tayamum daripada anggota tempat lukanya itu. Jadi basuh hak lain, tang hak luka tu kena tayamum. Ini kalau kes luka yang mudarat lah. Dia gini, kata minggu lepas saya ajak tuan-tuan, kita basuh semua bila tayamum kan. Sampai satu bab, kes yang kita baca hari ini, dia luka tu kita kata tani luka dia. Kira kalau kena ayak ni mudarat sangat-sangat dah. Maka tadi dia kata, yang lain, anggota yang baik yang lain kita basuh, sampai tani boleh tayamum. Okey, itu satu maknanya pandangan yang boleh dipakai dalam kitab ni. Sebab tak boleh kena ayak, anggota wuduk wajib basuh. Maka yang ni mungkin ada apa dipanggil stapler pada plaster kan, plaster. Maka ambil debu, sapu, ataupun ambil ayak atas sapu. Biasa ayak boleh, tak menjejaskan. Biasa guna ayak, tayar guna tayamum tak apa. Tak, ayak tu lap je lah, lap kat atas. Hari kita ada cerita bawah ni clear. Dia masalah tak mahu mayang kan, bukan apa tu je. Dia nak kono hak tak mahu mayang tu. Dia nak tu juga. Dia kan kono pun nak bagi tak mahu mayang tu. Oh lah, perangai macam-macam. Boleh test, tuan-tuan pergi hospital tanya tengok hak jenis tak mayang, dia macam-macam. Payahlah waya depa ikat tani depa. Dia buat alasan tu. Hak benar, hak boleh ubah pun. Bukan tak boleh angkat ayak tu pergi ke bilik ayak kan dia gantung tu boleh angkat. Yang mesti tolak katil bawa tu boleh pula, dia tak marah pula. Kadang-kadang kita tanya mayang tak mayang, tapi dia marah pula. Kita tadi kata mayang mana? Tu kena beri tazkirah dia. Kena beri tazkirah kat dia. Sebab kadang-kadang manusia ni sakit ni dia bunga kasih Allah. Dia selalu sebut minggu lepas kan, sakit ni bunga kasih Allah. Allah sayang kita, dia bagi sakit, dia nak tengok kita ni ada perasaan tak dengan Allah yang bagi kita sakit. Uji je pun. Dan kadang-kadang kita lupa dalam kesakitan ujian itu, mungkin kita dah buat salah dengan Tuhan, Tuhan balas kita, kafarah. Kadang-kadang tak ada salah apa. Sekadar ujian, nak melihat iman kita dengan qada dan qadar tu okey ke tak okey. Nampak tak? Dua keadaan sakit ni kita kena faham. Maka orang yang kat hospital tuan-tuan, mungkin dia terlalu sakit sehingga kadang-kadang dia telah menyalahkan takdir. Yang ni kita nak kena betul yang kidah balik. Dok ramai macam ni tuan-tuan. Waktu sihat dia relax je. Tu kadang-kadang hak sihat ni tambah hak pokok yang berat-berat ni, dia bersin pun excuse me. Mana dah alhamdulillah. Tengok dalam lift, tuan-tuan pasal dalam lift, naik lift hotel-hotel. Kan bila dia bersin, excuse me, pelik kita. Nampak tak benda macam ni? Maka sebab itu bila pergian agama tak ada, dia merasakan sakit itu menyumbangkan sebab kepada dia untuk tidak menunaikan ibadat wajib. Tuan-tuan, kita tak kena uji tak apa tau. Ni ada depan saya ni, masuk saya sendiri esok, kena uji dengan Tuhan, kita rasa, kita nampak kepayahan tu, kita nampak macam ada payahnya aku, dia akan rasa timbul macam tu. Kok mana jadi hak dalam depan saya ni kena pasang niat hari ni saya duk ajak ni. Kadang-kadang tak tahu Allah nak test kita tuan-tuan. Dia main bangkit baki pi mani masuk bilik ayak, tak boleh gerak keras sebelah, prostroke kan. Kita tak nak cek tekanan darah, nak rasa darah aku okey, darah aku okey. Kena kali darah naik ke saraf otak, dia pecah.
Dia prostroke ni dia dua punca. Saya lupa nama sign dia. Yang kerap berlaku pada orang tua-tua, bayar warga mah ni, dia pembuluh darah di otak dia pecah. Ni satu jenis nama, saya lupa nama scientific stroke dia dua jenis. Saya pernah tulis dalam grup saya tu, dalam siapa yang dalam grup saya. Satu lagi duk berlaku pada orang muda yang biasa, dia pembuluh darah ke otak dia sempit, dia tersumbat, kolesterol, angin, dia jam juga, stroke juga. Tapi antara dua ni yang bahaya, yang kita ni yang warga emas, sebab dia dah terlalu lemah, akhirnya dia pecah pun dapat stroke. Stroke yang melibatkan penyumbatan saluran darah boleh dirawat. Bila dia panas balik, kita bagi minum madu Yaman Khadir, darah jalan balik, buat urutan, dia boleh gerak balik macam saya duk orang stroke tu. Keadaan kedua ambil masa sebab dah pecah. Yang ni yang agak risiko ni, yang kadang-kadang kesukaran tu mungkin berlaku nak penyembuhan. Ni kita kena faham ya, sebab dia dua jenis yang berlaku ni. Ni cerita dalam bab perubatan lah, sebab dia melibatkan sakit. Jadi yang jenis stroke ni tak ada masalah untuk wuduk, dia cuma nak gerak tak boleh. Maka setakat mana dia boleh gerak, jadi ambil air, kita hanya sapu ke atas lah, ataupun jerui ayak kat ni, boleh, tak ada masalah, walaupun dia tak terasa lagi sebab dah kebas semua, darah tak sampai, dia jam sini habis. Jaga lah. Sebab itulah ada masa darah cek lah seminggu sekali, tak apa. Main rumah saya cek, tak ada, saya ada alat. Pokok tuan-tuan rasa nak pergi farmasi malas, nak jumpa doktor Suraya apa malas, main rumah Ustaz nak cek darah. Bibik tu cek hari semalam, cek yang saya seronok tak kira. Dalam sejarah duk cek tekanan darah dia, bibik sebelah rumah saya tu, malam paling baik 82 tengah, atas 123. Dia punya syukur tu, ya Allah, dia kata berapa lama dia duk mengalami masalah tekanan darah. Itu kena jaga lah. Jadi supaya kita tak timbul masalah, takut Allah uji kita dengan yang sakit ni. Risau ya. Tak kena tak apa tuan-tuan. Cuba tanya sahabat kita yang kena, macam Haji Aslan, apa nama, kecil manis kan, dah potong kaki, potong jari semua. Azab ya. Baik. Maka jika ada ia orang junub, maka jika ada ia orang junub, didahulukan barang kehendaknya tayamum atau membasuh harus baginya. Maknanya kalau dia tu berjunub dan dia mengalami luka-luka, maka sekarang ni nak dahulukan tayamum ke atau nak basuh ke. Jadi dalam keadaan ini hukumnya harus. Dia junub, maka dan dia luka. Sekarang ni dia nak air tu adalah dia nak mandi ke nak tayamum. Pandangan ini hukumnya harus baginya. Harus maknanya dia sama ada dia boleh mandi ataupun dia nak tayamum. Mungkin luka tu bukan pada anggota wuduk, ataupun pada anggota wuduk tapi tempat lain lah, bukan melibatkan muka dan tangan sampai siku. Harus. Tapi dia kata sini, dan jika ia orang yang berhadas kecil, hendaklah ia tayamum waktu membasuh anggota lukanya itu, ia tayamum gantinya, tiada tertib dengan membasuh anggota itu. Maknanya kalau dia hadas kecil, dia hadas kecil dan berlaku luka pada anggota wuduk, maka dia boleh tayamum. Yang tadi kes hadas boleh buat pilihan. Kalau sekiranya luka itu bukan pada anggota wuduk yang terlibat dengan tayamum, sebab yang terlibat dengan tayamum dua je, iaitu muka dan tangan sampai siku. Jadi kadang-kadang kalau yang hanya melibatkan ini je boleh tayamum. Kalau tangan lain tu boleh mandilah, tak ada masalah. Jadi isu sekarang ni dia senang faham gini tuan-tuan yang kita duduk mengaji selama ni. Cerita kalau luka tak dibalut,
memang kena air pedih, jadi boleh tayamum. Itu pun kalau kena debu pedih nak buat macam mana? Mau tak mau dia kena balut. Luka ni mengaji tak mana pun dia dah cerita lepas ni, cerita balut. Ya, balut. Dengan apa saja yang boleh menahan air daripada kena. Plastik ke, getah ke, apa sajalah. Ya. Sebab luka di kulit ni tuan-tuan, dia nampak kulit dalam tu, macam orang duk jatuh tahta tu kan, dia tahu saya 3 kali aksiden, boleh rasalah nikmat dia tu. Kadang kita terlalu bersopan, orang langgar kita. Dekat jalan Duta depan Aikim tu, kena orang langgar belakang, teksi langgar, naik motor dengan kawan. Bersopan, kita berhenti ke traffic light, dia ralik kot, pam. Tapi tak laju lah, tapi tak laju pun macam filem Hindustan, saya lambung jatuh seduduk, sampai keluar pinggang tak pernah betul. Ni cerita kena tahun 97 depan jalan Duta tu, ingat sampai keluar. Tu hak jenis ingat sampai mati tu kan, ingat kenangan abadi tu, ingat sampai mati. Sebab kita dilanggar. Bersopan, kita pakai sepeda semua, traffic light kita berhenti, tapi teksi belakang gamut dia ralik apa benda, tengok lampu merah, tak ada nak brake, dia hantam kita, melambung. Okey. Sabar je lah ya, Tuhan sayang nyawa gitu, nyawa ada lagi sampai hari ni, nasib lah. Tetapi wajib tertib dengan anggota yang lainnya. Misalnya seperti ada lukanya pada tangan, maka wajib dibasuhkan muka dahulu, kemudian ia tayamum akan ganti tempat luka, atau dibasuh akan segala anggota yang baik, kemudian ia tayamum. Harus baik. Keadaan satu lagi tuan-tuan, tertib tak tertib ni tak apa. Kalau kes contohnya ada anggota wuduk kita yang luka, kemudian hak lain tak luka, jadi dia kata boleh basuh hak lain ikut tertib biasa, yang tak basuh lagi tu buat tayamum kemudian boleh. Keadaan kedua, basuh kemudian sampai ke anggota yang tak boleh wuduk tu, basuh aja, kita tayamum kemudian sambung hak lain pun boleh. Dua keadaan. Sebab dia kata sini boleh kita basuh dulu hak lain, kemudian last kali baru kita basuh hak yang tak boleh kena air tu, kita tayamum. Atau keadaan kedua, macam biasa sapu muka, time nak basuh tangan tak boleh, maka tayamum. Nampak tak? Dia boleh dua keadaan. Terpulang, tak kisah. Yang penting kita ambil wuduk, ataupun kita tayamum ganti wuduk sebab kita nak semayang tadi. Baik. Maka tiada boleh ia tayamum akan luka tangannya hingga sudah membasuh muka dahulu. Okey. Keadaan kedua, macam saya cerita tadi lah, dah basuh muka, barulah tayamum tangan. Sebab tu dia kata tak boleh kalau kita nak tayamum tangan, kemudian baru nak basuh muka. Tak comel lah. Ikut turutan dulu, kemudian buat mana satu. Ya. Habiskan dulu, sambung, baru boleh kita ni kan. Dan ditayamum akan ganti barang yang tiada sampai air yang di bawahnya, ditayamum pada mukanya dan dua tangannya. Kita ulang balik. Dan ditayamum akan ganti barang yang tiada sampai air di bawahnya, ditayamum pada mukanya dan dua tangannya. Jadi barang yang tak sampai air di bawahnya, berkemungkinan besar kadang-kadang lukanya di bawah ni tuan-tuan, lukanya di bawah ni, air tak boleh sampailah, sakit, maka boleh tayamum di atas ni. Sampai sini kita tak payahlah sambung balik. Bagi dia boleh, tak ada masalah, asalkan kita buat, ya. Tapi zaman moden hari ni semua luka dibalut, tak ada luka terdedah takut jangkitan kuman. Zaman lah ni lah. Zaman dulu pun saya rasa orang tua-tua dulu dia akan tumbuk daun apa-apa, dia akan tampai, nak bagi luka cepat tangkuk. Saya ada satu petua nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalau luka nak bagi isi cepat tangkuk, tuan-tuan ambil hampas kelapa, campur minyak tanah. Kalau luka hak kena potong dengan pisau ke apa, kita kata jari ni hak isi melupas keluar kan,
bubuh hampas kelapa dengan minyak tanah, esok tu isi tangkuk balik. Allah, mudah sangat. Hampas kelapa campur minyak tanah, buh tempat luka hak kena parang ke, kena sabit ke, kita duduk berkebun apa kan, hak duk buat kebun, buat baja ni, kalau kena kayu gas tu tak mungkin kau nak luka teruk tu. Ni kira hak benda tajam, luka kata terkeluar isi, tampai hampas nyok dengan apa nama minyak tanah tu, balut dengan kain, esok boleh tengok tuan-tuan isi tangkuk balik sehari ya. Ni kaedah amalan orang tua-tua. Tak payah duk boh plaster iodine, nak boh lah untuk mencegah kuman, tapi nak tanya nak bagi isi cepat tangkuk. Dan boleh guna kaedah yang sama untuk rawatan kencing manis yang melibatkan pemotongan anggota. Nak bagi isi tu cepat, luka tu cepat elok balik, guna kaedah yang sama. Faham lah? Dia buat. Tak dia buat main rumah, saya tolong buat, tapi bawa lah alat dia tu, bawa lah hampas nyok. Apa pula susah, lepas kita beli nyok hampas tu simpan. Pasal zaman moden lah dia pergi beli hak siap dah. Pasal nak senang kan, tapi ada guna lah. Maknanya tuan-tuan, kalau kat rumah perempuan lah ni banyak mereka blend kan, dia tak pakai kukuk hak orang tua dulu dah. Tak kisahlah blend ke apa, yang penting hampas tu simpan lah. Kadang-kadang mana tahu cucu kita duk main luka jatuh apa kan. Lagi yang kedua, dia tak sakit tuan-tuan. Kalau buah minyak tanah dengan apa nama hampas tu, dia rasa sejuk, jadi budak tak sakit, dia tak teriak, tak pedih. Buat aku tu, mana tahu kok cucu kita duk lompat jatuh luka, kena pagak ke apa ke. Sangat bagus. Ni masalah minyak tanah macam zaman mana tak tahu saya. Asal ada kedai-kedai hardware pun ada. Orang dah beli buat dengan cat, sapu cat, buang cat kat tangan kan, ada. Baik. Apa dia? Rumput paik boleh, kalau tuan-tuan ada kapal terbang boleh, dia banyak. Dan wajib qada jika ada balut pada anggota tayamum mutlaqan, secara mutlak. Apa makna qada sini? Qada sini bukanlah makna kita kalau sembahyang qada tu sembahyang balik. Dalam konteks ni tunaikan, qada sini tunaikan, maknanya buat pelaksanaan ibadat tadi, tayamum tadi, atau kita basuh tadi, pelaksanaan itu buat bagi sempurna, wajib tu. Cerita dia sucikan diri daripada hadas besar, hadas kecil adalah wajib. Ini hukum asal yang kita kena faham. Tak sebab ke mana lah cerita nak semayang, nak baca Quran, kena ada ayat, tak ada ayat, Islam dah bagi cara yang cukup mudah. Dan jika ada yang bukan anggota tayamum, seperti pada kakinya yang tempat wajib basuh pada wuduk, jika dihantarkan di atas hadas, wajib qada. Baik, di sini kalau kaki saja luka, dia bukan anggota tayamum. Kaki bukan anggota tayamum, sebab anggota tayamum dua saja tadi. Maka dia kata sini, jika pada bukan anggota tayamum, seperti pada kakinya yang tempat wajib basuh pada wuduk, jika dihantarkan di atas hadas, wajib qada. Maknanya kok mana pun yang tak boleh tadi tu, kita boleh dia tak panggil tayamum. Qada sini jenis sapu lah, sapu ayak atas tempat luka tadi yang telah dibalut. Okey, sapu ayak atas, letak ayak kat taruh tangan tu, kita hanya sapu. Jangan kita pergi simbah ayak, sapu. Nyanyi anggota tu sempurna. Ingat dia. Atau di atas tuhur dan ada pada tempat itu najis yang tidak dimaafkan, wajib qada juga. Ataupun atas tempat bersih, tempat kita nak sembahyang, kita katakan ada najis. Biasanya najis ni ada dua keadaan. Satu najis yang kering, yang kedua najis yang basah.
tak cicak jatuh, kalau kering kita kibas gitu selesailah. Tapi kalau basah, tengok keadaan najis tadi. Kan bahagian najis ada 3 kan, kita akan lihat lepas ni. Ada hak najis hanya perlu kita renjis. Ada hak najis kena basuh sampai hilang warna, rasa dan bau. Ada najis yang sampai kena guna air tanah. Nampak tak? Jadi kita akan lihat cerita najis lepas ni, supaya senang kita faham bagaimana kaedah kita nak basuh bila kena baju kita ke, kena kaki kita ke, kena tempat sembahyang kita, atau dihantarkan di atas tuhur ni bersih suci, dan tiada ada najis yang tiada dimaafkan, tetapi banyak anggota yang sahih di bawah balut yang lebih daripada hajat, memakai dia wajib qada, dan jika qadar hajat tiada yang lainnya, tiada wajib qada atasnya. Baik, kalaulah dia kata sini tiada ada najis yang tiada dimaafkan, maknanya najis ni ada yang dimaafkan, ada yang tiada dimaafkan, melihat kepada qadar. Sebagai contoh yang saya cerita tadi, darah nyamuk sikit saja di baju kita, pandangan uruf kata ini kira sikit, itu jenis dimaafkan. Ada keadaan kedua, kadar najis itu banyak sampai kita lihat ini, maka ini dipanggil najis yang tiada dimaafkan. Ini contohlah darah nyamuk tu, tak kira benda lain lah, muntah budak ke, tai kucing ke. Masjid kita kan banyak kucing. Malam anjing nak naik ke tangga pukul 10:30 malam, kami kejar, sempat kejar halau, naik tangga bas sana, belah tangga rumah saya tu, naik tangga masjid. Anjing pun minat kat masjid ni. Siapa yang keluar lewat dia tak tutup pagar tu, tutup tu. Jadi siapa lewat saya minta tolong tutup, kadang-kadang lupa. Malam kemarin orang curi duit tabung pukul 1 pagi. Tabung hak depan rumah saya tu lah, kira hak tangga hak rumah saya tu. Jadi rumah saya nak keluar silai baju, nampak dia panggil saya. Kami keluar buka lampu, dia nampak lari. Nak kata budak ni kira abang budak dah, rasa tinggi-tinggi kurus, lari. Jadi duk plan aku nak beli lastik lepas ni. Pada betul-betul you know. Tak geram tuan-tuan. Kereta ni kita duk berduit harian, tengok dia duk ambil selamba, duk mengai. Hak depa duk tidur tak sedap, si header tak sedap. Pukul 1 pagi tuan. Tu saya tak tidur malam, bukan kata tidur cukup lewat, kadang pergi tengok. Tak ada tak apa. Sebab belah ni dia sunyi sikit tau. Sini kan agak nampak orang kan, lampu belah rumah saya tu dia sunyi sikit. Sebab tu yang kita minta buka lampu hak tengah tu. Kadang-kadang dah hamba Allah mana ada rajin tutup, konon jimat elektrik. Tak payah jimat, yang tengah tu turun buka lampu. Pesan dah buka, ada orang tutup. Buka tutup. Naik geram kita. Ada yang minta ni, memang ada kecurian. Mujak dia lari, duk tunggu juga. Lepas 1:30 pagi saya tengok tak ada, tak apa, kita pun tidur. Ni cerita hak jenis jaga malam saja nak cerita lah. Maknanya benda ni tiap malam saya duk parti tengok, takut bimbang. Hatta masjid kan kita jagalah, kita tanggungjawab juga rumah dekat masjid. Tapi tak adalah kedua orang macam gad tu, tak. Saya tunggu tengok rumah atas tu lah, tengok nak beli terselek hak polis guna tajam. Dapat kenal pun berapa lama ke masjid kita ada CCTV, tak payah tangkap ke. Boleh renam lah kolam orang macam ni. Dia tak rasa bersalah kan ambil duit orang derma tu. Baik. Baik, jadi kita faham gini tuan-tuan, mudah nah. Kalau najis yang tidak dimaafkan, cerita dia kena qada balik, cuci semua, ambil wudu ataupun tayamum balik, senang faham lah. Kalau seandainya ada anggota-anggota wudu atau pakaian kita kena najis yang tidak dimaafkan, balik tukar baju apa semua, lepas tu ambil balik, tu mana qada kita tunaikan balik, ambil wudu balik,
ataupun kita tayamum balik. Sebab kadang-kadang najis itu mungkin ada pada badan dan mungkin ada pada pakaian kita. Kena jaga nah, sebab kadang-kadang kita tak perasan, mayang-mayang tengok-tengok terjejak di tapak kaki. Tuan-tuan, mayang kita tak sah sebab badan kita ada najis. Maka pi basuh terjejak tu, mayanglah balik. Dia bukan membatalkan wuduk, tak ada perkara misalkan wuduk pijak terjejak dia tak batal, basuh balik. Mayang tak sah sebab syarat sah mayang suci daripada najis. Maka di sinilah kadang-kadang orang tak faham. Dia terjejak di kaki macam filem Piramli tu, alamak kutu babi, nak ambil mayang balik. Kau ingat filem Piramli yang dia buat tunjuk puk dia tepuk kutu babi, alamak batal wuduk. Jenis tak mengaji. Sedangkan dia pergi basuh tu clear lah. Nampak tak tuan-tuan di sini? Ni yang kita kena faham. Ya. Saya kadang-kadang tuan-tuan faham, saya ini penjajah dengan kita. Tuan-tuan lihat orang kita ni, dia bawa benda-benda yang melibatkan kemunduran kita orang Islam ni di sudut pemahaman agama dan sebagainya. Sebagai contoh, cerita Pak Pandey. Saya nak ulas sudut akademik untuk nampak. Pak Pandey terkenal dengan sifat angan-angan dia. Sifat bodoh dia. Tak kenal anak apa semua. Cerita ni dia ajak dalam masyarakat Melayu sampai keluar ni buat buku semua. Lama-lama pengaruh itu melekat pada kita tu orang Melayu. Yang menyebabkan sikap kita hari ni ada yang kita kata macam haram makan anak dan sebagainya. Ada yang tak kenal anak jadi macam-macam saya dah lihat ni penjajah punya style. Macam cerita hadu angan-angan tu, apa nama hadu angan-angan tu? Bukan Pak Pandey, seorang lagi, Mak Jenin. Kan Melayu kuat angan-angan. Angan-angan jadi kaya, kahwin dengan puteri raja. Yang akhirnya dia jatuh mati. Yang saya heran, macam mana orang yang boleh tahu dia dah mati, macam mana orang tahu dia mimpi? Macam mana orang tahu dia angan-angan peluk pokok kelapa, dia dah mati? Siapa buat cerita ni? Dan dia angan-angan nak jadi kaya. Yang akhirnya orang kita hanya angan-angan kuat, jadi akhirnya tak berlaku angan tersebut. Cerita orang putih dongeng, Cinderella ke Snow White, semua buat akhirnya hebat-hebat, kahwin dengan puteri raja, berangan kaya, akhirnya jadi kenyataan. Kita dok berangan kaya, lepas tu jatuh pokok mati. Yang heran boleh tahu pula dia punca dia mati sebab dia berangan. Boleh tahu angan-angan apa tu saya heran, sampai keluar saya heran. Tuan-tuan tak heran, baca berita tak heran? Tak nak buat kajian. Orang akademik macam kami buat kajian tuan-tuan. Dan kami lihat Allah mundur. Kalau boleh tak usah bagi ajak anak-anak kita cerita. Saya tak beli buku cerita gitu. Lagi mandam anak kita itu. Ini penjajah punya style lah. Sebab tu lah sudut ilmu begitu juga, sudut agama. Kadang pemahaman itu setakat dia faham nama babi je, sudah. Kan kutu babi. Dia dah faham babi tadi tu. Saya batal wuduk. Dia faham situ tu. Jadi sebab tu benda ni kita kena tukar mindset kita pada tuan ke arah kita lebih terbuka lah, tengok ngaji betul-betul. Ini hanya najis nama saja pun, kutu babi nama, tapi sebab ada istilah babi tu, orang yang tak faham tu okey tu mik balik. Kalau mik samak debu tanah kan haru, ayat tanah liat, habis cuci muka kan sudah. Sebab itu kan pemahaman kena tuan-tuan, tak boleh. Ya. Dan wajib tayamum bagi tiap-tiap fardu dan sembahyang yang dinazarkan dia, maka tiada dihimpunkan antara dua sembahyang fardu dengan tayamum yang satu, dan tiada pula antara dua tawaf fardu dan tiada. Ini kita dah mengaji dah semua ya. Sembahyang dan tawaf maksudnya tak boleh himpun. Kita buat satu-satu. Kita dah sentuh benda ni. Satu tayamum untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Kemudian masuk waktu pula, buat pula untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Habis di situ tuan-tuan, habis di situ. Baik. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini satu fasal pada nak menerangkan bab-bab najis, ya, ain najis dan cara-cara menghilangkan dia. Izalah tu bahasa Arab ya, maknanya menghilangkan. Wa izalatiha, menghilangkannya. Jadi siapa debuh nama anak Nur Azilah, cahaya yang menghilangkan, menyucikan.
Buah nama anak tengok nah. Jangan pakai sedap ni. Sedap sebutan, tengok makna. Kan ada macam ceramah kita kan, ceramah malam tu yang nama-nama syaitan disebut kan. Yang 7 ke 8 kan. Ada punya buah nama anak dengan nama syaitan, Jahannam. Baik. Dan segala yang cair yang keluar daripada dua jalan najis ia, melainkan mani anak Adam dan mani segala binatang yang lain daripada anjing dan babi dan barang yang teranak daripada keduanya atau salah suatu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Hak keluar daripada kubur dan dubur semua najis kecuali ayak mani, termasuk ayak mani binatang. Itu suci, dia bukan najis. Nampak ya? Saya pernah ditanya oleh seorang Indonesia, dia buat permasalahan. Sebelum air mani keluar, dia kata ada air mazi. Mazi ni dihukumkan najis dalam bab fiqh. Dan mani pula suci. Persoalan ni dia kata sekarang ni bila masuk dua-dua ni dalam rahim wanita, dia kata, maka kita ni, dia punya pandangan lah, dia kata kita ni seolah-olah jadi daripada percampuran najis lah, dia punya pandangan lah. Jadi saya punya hujah atau pandangan, ini semua kerja Tuhan. Proses kejadian manusia diterangkan dalam Quran dengan detail ya? Sampai Tuhan sebut kami tutupkan tulang dengan daging, fakasawna al-'izama lahma. Panjang cerita kejadian manusia ni. Hadirin sekalian, kalau kita nak fikir bab macam tu payah. Ni semua kerja Tuhan. Hukum fiqh dia bahas bab tani lah. Kita faham sini sudah cukup. Ayak mani suci, hak lain najis. Faham situ cukup. Jangan duk pening kepala masuk rahim perempuan. Itu kerja kejadian manusia, itu kejadian Tuhan. Tuhan yang buat. Kalau fikir sampai macam tu jadi bengong kita nanti. Dah lah, syukurlah ada zuriat. Dah, berapa ramai yang kahwin puluh tahun tak ada anak. Faham itu lah, tenang. Proses kejadian manusia itu kerja Tuhan ya. Baik, jadi situ air mani hukumnya suci, sama ada daripada anak Adam ataupun binatang kecuali anjing dan babi dan keturunan kedua-duanya. Sama ada kalau anjing tu kahwin dengan kebau, lahir anak pun dikira najis mughaladhah juga sebab keturunan. Allah ni hak dihebohkan apabila babi di gen babi itu dimasukkan dalam biri-biri yang dinamakan bari-bari sekarang ni. Isunya percampuran gen babi dan biri-biri dalam binatang tersebut, keluarlah muka babi dan badan biri-biri yang disebut bari-bari, pun hukum sama ya tuan-tuan. Cuma sekarang ni perancangan pok-pok jahat ni, mereka import ekspor daging tu ke negara-negara Islam, mengatakan daging itu daging kambing. Ni kita kena beringat lah, yang makan daging import kena beringat. Kalau boleh elak lah. Masalah sekarang ni kedai-kedai makan semua daging import. Biar betul-betul daging import lembu tak apa, yang kambing ni saya risau juga, takut lagu ni lah. Tu yang kita risau. Injek jam babi selagi muka lembu tak apa lagi, boleh kira lagi lah fatwa tu. Dia akan berlaku perubahan muka tu. Mesti akan nampak muka-muka babi dah sikit, muka binatang lain dah sikit, dia akan nampak. Isu yang timbul sekarang ni tuan-tuan, saya duk bincang ramai dengan sahabat-sahabat kita yang duk melibatkan ekspor import ni. Kebanyakan daging diimport dikawal oleh orang bukan Islam. Kebanyakan pihak veteriner, sepupu saya kerja veteriner, bahagian pemantauan daging halal ni lah. Kadang-kadang mereka sampai di Singapura, mereka tukar packaging semua, mai ke Malaysia daging. Jadi pening kita hari ni. Hak yang JAKIM pergi memang ada, dia pantau setahun 2 kali di India, Australia, New Zealand ada. Hak mai daripada negara ni, kalau betul-betul di pusat sembelihan tu, itu betul lah, yang melepasi kuarantin veteriner. Cuma kadang-kadang takut yang orang kata apa, yang seluduk ni ataupun yang ikut cara betul declare benda lain. Fancy.
Yang ni yang bahaya tuan-tuan. Sebab tu tak tahu lah nak kata, saya ni pun kadang makan kat kedai kan, mau tak mau kita makan juga, ya sangka baik je lah. Sebab tu kalau nak jaga orang alim ni, dia jaga-jaga ni, dia ayam dia sembelih sendiri, daging dia sembelih sendiri, dia tengok baru dia makan. Hak jagalah. Kita jenis tak jaga, nak buat guna kita. Tahap iman kita. Dia macam toilet makanan haiwan pun memang kapuran. Memang. Tuan-tuan, saya ada video. Tuan-tuan tengok hak mereka injek ayam dengan cucuk tu kan, 60% daging ayam, 40% tak tahu daging apa lah. Kalau tuan-tuan rajin Google, tahu apa benda yang 40% tu. Tak lama kita nak makan lah. Tu contoh ayam. Lah ni bila orang duk petikai pasal suntik, pok-pok mereka tak suntik, mereka goy dalam dedak. Cerita ayam 3 minggu boleh sembelih, 3 minggu ke 6 minggu dah boleh sembelih ayam. Dan ada video yang kita kongsikan, hak bela ayam macam ni, mereka potong paruh ayam tu, ayam tak akan boleh makan lagi, dia hanya injek je. Ayam tu besar dengan injection. Tuan-tuan, ini hak kita duk tengok. Jadi benda macam ni yang kadang-kadang kita rasa, yalah, hukum fatwa masih harus lagi mana ianya muka ayam, nama ayam, bulu pun ayam, tengkuk ayam, semua ayam. Hukum dia harus. Fizikal ayam. Cuma kandungan dalam badan ayam tadi yang menyebabkan penyakit kanser begitu banyak di Malaysia sekarang. Saya rawat orang, saya tahu lah tuan-tuan, punca utama adalah ayam. Ayam dengan fast food. Tak heran lah kalau kanser usus ke, kanser rahim ke, kanser payudara ke, melibatkan kanser, punca utama ayam. Punca utama. Dan fast food. Yang suka makan. Jaga tuan-tuan lah. Tak suruh makan lah, tak suruh ajak cucu makan. Cuba buat, boleh tak buat begitu? Saya boleh buat, tapi 6 bulan latihan untuk bagi budak-budak ni rasa tak mau makan. Kan saya pernah ajak itu kan, buah iodine dengan ayak kan, ada apa saya pernah ajak sekali tu kan, tak ingat, lupa dah. Saya balik pergi beli iodine dekat farmasi, iodine cuci luka tu. Mik cawan ni tuan-tuan ayak, tuang 3 titik iodine hak cuci luka tu. Lepas tu tuan-tuan buah kopi 1, 2. Tuan-tuan kacau. Iodine hak serat luka warna, dia warna kuning, tapi bila buah kopi benda, dia berubah jadi hitam pekat. Dia sedut pewarna yang tak dideklar dalam bungkusan. Hak cucu kita makan. Hak yang ni yang masalah penyakit budak-budak lah ni tuan-tuan. Yang lah ni umur 30 dah ada kanser, umur 25, darjah 6 baru ni mai umur saya, badan besar tuan-tuan, asid urik tinggi, dapat gout. Saya jadi terkejut. Semua darjah 6, budak laki-laki, badan besar, badan jenis besar lah, tapi umur darjah 6. Saya tahu dia hari-hari duk makan kopok dengan jajan semua ni, dengan McDonald, KFC, budak badan besar tapi darjah 6. Mai jumpa makna Ustaz, tolong nak saya kata pasal apa ni, dia kata Ustaz, saya terkejut tuan-tuan. Seumur hidup aku dah merawat sakit gout ni, umur 50, 40 ke atas, 30-an, budak je 6 kena. Tak mustahil kalau cek makanan harian memang itu. Saya akan tanya. Jadi nak pesan untuk kita ada cucu-cucu ni lah, jangan sayang cucu, mudarat cucu kemudian hari. Duk seronok beli macam-macam, tambah nak buat birthday party tu. Tak apa Haji, saya baru tangkap 2 orang hak jual jajan tu duk main jumpa saya baru ni. Tak apa, saya akan cuba pelan-pelan. Yalah, tak boleh nak marah mereka lagu tu kan, dia tak main wah kita dah. Mereka duk kan ada jual jajan depan tu, 2 orang perempuan, seorang nama Rasidah, seorang nama Surya, seorang umur 23, seorang umur 40. Saya ingat semua data. Mereka 2 tu saya dah panggil main, mereka main rumah saya dah. Jadi pelan-pelan lah kita akan, baru ni saya cuma membak melo je baru ni.
Saya kata boleh elak jangan jual lagi. Saya sentuh Melo saya dulu. Hak lain pelan-pelan sabak lah. Dia dakwah guni kena sabak. Kita duduk pergi tengking kat sana, nanya. Tak sungguh. Dia biar pelan-pelan sembang. Baru dia nampak. Kan? Dia nampak gitu. Jadi saya akan cuba bantu sudut tu lah. Apa saya boleh saya buat. Jadi kita mak bapak ni, cucu birthday party tak suka bagi hadiah tu lah. Banyak suka bagi hadiah jajan. Tukar. Hadiah kurma ke, hadiah kismis ke, packing. Bagi. Kita tak ubah, orang lain takkan ubah. Biar putera belana ni kita ubah. Baguslah mereka tu buat buah tangan hadiah hari jadi, mereka bagi kismis, bagi buah kurma. Jadi benda macam ni kita ubah. Mudah-mudahan satu masyarakat putera belana akan berubah cara tu. Lagi kita tak ubah, selama itulah benda ni duduk mahajalela yang akhirnya kita agak bila kena kat cucu kita atuk kan sayang cucu pada anak. Betul, ada cucu kan. Tak tahu sembang lah. Sungguh. Jadi bila sayang cucu pada anak, kita tak nak nanti mudaratnya silap hari bulan cucu mati dulu pada kita. Kes macam ni lah, kes penyakit makanan. Beringat, saya minta sangat. Benda macam ni kita beringatlah. Jadi elok tukar budaya tukar. Sebab tu saya tak nak buat. Kalau saya memang tak akan buat. Kalau hari jadi kadang ada kek itu, lilin pun tak pacak apa, nyanyi kalau nyanyi tak nyanyi sudah, potong kek makan. Kalau nak buat nuri pun kita buat bihun, buat benda-benda gitulah. Nama kata hadiah ni saya tak buat. Kalau nak buat hadiah pun saya tukar kurma 3 biji, buah kismis dalam buku kecil tu, hadiah kat kawan-kawan yang mai. Masalah budak-budak ni bagi benda tu dia jeling. Kadang-kadang jenis kahwinan jawab dulu ngudi perkahwinan satu hal juga. Tambah gula-gula yang sawo pelas tu. Pasal tuan-tuan, saya tengok sendiri peserta pengguna Pulau Pinang main sekolah saya buat. Jadi main sekolah saya di Al-Masyur dulu, dia tunjuk yang gula-gula sawo pelas tu ada gelatin haiwan yang meragukan. Sawo pelas. Yang nama sawo pelas tu. Sebab tu dia lembut tu. Hak ni yang banyak dijual di mana-mana kedai hari ni. Jadi benda ni mengandungi gelatin haiwan yang meragukan. Ini CAP yang cakap. CAP, Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Dan saya ada di sekolah ketika tu dah saya lihat sendiri paparan video. Ni bukan cerita nak jatuhkan siapa-siapa tak. Tapi cerita saya tengok sendiri. Sejak hari tu saya tak bagi anak saya makan. Takut. Dia tak dedahkan kandungan haiwan apa, tapi dia cuma kata meragukan. Ini biasalah bahasa undang-undang, takut kan dia jaga. Jadi kita ni kena alert lah benarnya tu. Jangan nak bagi ni tu kadang-kadang terlepas juga. Saya hak beringat pun main anak-anak pergi sekolah, pergi birthday kawan, dia pun makan lu boleh habaq. Kadang-kadang tengok-tengok dalam kocek depa tu dah ada bukusan, benda dah hilang dah. Berapa kali pesan tu, hak abang semua ada, keluar hak baru kena hajar hak baru pula. Esok abang ni faham, keluar pula hak baru kena hajar hak baru pula. Cukuplah nawang, cukuplah. Jadi nak pesan tuan-tuan, jagalah. Kita janganlah kalau boleh elakkan benda macam tu. Baik. Lari jauh kita. Dan keluar dengan yang cair, tiap-tiap yang keras dan ulat seperti biji-bijian. Jika ditanamkan dia nescaya tumbuh. Tiada najis, hanya mutanajis jua. Suci dengan dibasuhkan ya. Baik. Yang kedua ni kategori dia, benda yang cair, ya, keluar dengan yang cair, tiap-tiap yang keras daripada benda yang keras, okey, dan ada ulat-ulat pula seperti pada biji-bijian. Ya, kadang-kadang biji-biji tanam pokok ada keluar benda, kita kata benda cairan ataupun ada ulat sebagainya. Benda gitu kata dia dikira sebagai najis. Tapi dia kata jika ditanamkan dia nescaya tumbuh macam biji benih pokok lah, ya. Cuma dia kata sini tiada najis, hanya mutanajis jua. Suci dengan dibasuhkan dia. Maknanya bila nak tanam benih, kalau ada benih yang ada ulat-ulat ke dan sebagainya, dikira najis, maka kita basuh baru tanam.
Ni untuk yang ada ladang yang ada dusun apa benda kan. Contoh ya, tak tahulah, saya pun tak tahu tengok kalau biji benih ada ulat, saya tak tahu, tak pernah duk tengok. Wallahualam lah. Siapa yang pernah ada pengalaman tanam dia tahu kot. Maka hukum di sini dibasuhkan dia supaya benda tadi menjadi suci, ya, suci dengan dibasuhkan dia. Dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan, yang keluar daripada segala lubang-lubang, maka iaitu suci sekaliannya melainkan muntah. Okey, ulang balik. Dan keluar dengan barang yang keluar daripada dua jalan, yang keluar daripada segala lubang-lubang. So lubang-lubang di sini maknanya lubang hidung ataupun mulut atau lubang telinga, nikih lubang maka iaitu suci sekaliannya melainkan muntah. Maknanya di sini tuan-tuan, tahi hidung kita kalau ikut kitab ni dianggap suci, cuma kotor je lah, tapi tak dianggap najis. Kalau tidak susah nak semayang kita no. Macam saya cerita kuliah suruh ni hak jenis doa suka korek hidung. Memang ni Amin khusyuk ni, dia korek tu jentik ni kawan ni. Amin bila celak nak Amin nak sapu muka, tengok tu hidung duk ada. Ada hal lagu ni tuan-tuan, tengok di masjid saya duk puati kadang-kadang hak jenis doa tak khusyuk ni, dia jenis tu. Pasal nak tuan-tuan, ada nampak kan? Dia jenis duk, kalau dia doa lepas tu dia buat apa? Kalau gamak dia ni kelintir buah tisu pun tak apa, ni hak jenis cium dia jentik. Bila jentik nasib rahmat Allah, mana duk tabah khusyuk tiba-tiba jatuh. Jahanam. Lain minta lain dapat kan. Kawan dapat tak hidung. Rezeki dia tak hidung nampak guna. Tu ada berlaku tuan-tuan, jangan. Dok semua parti masyarakat kita hari ni dia macam-macam. Hak jenis tu ada, hak jenis kuat tak gigi kan. Doa paling duk jenis gigi. Lepas tu lagi salam dengan member sebelah. Duk cium bau atar ke bau bukan atar. Confuse. Perangai ni, adab ni kena jaga lah. Ni kita hajak benda macam ni, kita adab kan. Saya duk hajak tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan parti member sebelah, jangan duk salam dengan dia. Ya? Hak jenis kuat tak idi, jenis kuat tak hidung, lepas doa jangan duk salam. Lepas tu bangkit buat sombong tak apa. Tunggu. Kita pergi salam ni tak pasal-pasal lekat tak hidung dia kan, lekat tak gigi dia apa semua. Macam-macam ada ini, lepas tu dia gatai dia, macam-macam. Jadi jenis lagu ni tuan-tuan. Tak usah duk ni dengan depa lah. Jadi kita nak ajak kadang-kadang adab dalam masjid. Kan saya rasa dah dibahaskan dengan panjang lebar oleh Ustaz Abdul Syukur itu. Panjang lebar perbahasan kitab fiqh. Imam Ghazali tulis dalam kitab Sirrus Suluk tu. Panjang bab adab ni. Tapi orang kita hari ni dia sebab dia jadi tabiat tau. Tabiat semula jadi. Dia jenis lagu tu, dia pantang duk, dia kira nak buat lagu tu. Jadi kita nak tegak semua pakat berdoa, nak tegak member sebelah jadi tak ni. Jadi siapa boleh tegak, cik ni kali kalau doa tak sedap korek lubang hidung lah, korek keluar masjid. Tak ke mana tak hidung keluar ngisih lah. Boleh tegak saya boleh tegak je. Cuma saya tak jumpa, duduk parti budaya tu memang ada. Ada cerita-cerita ni memang berlaku dalam masyarakat, terutama di kampung-kampung. Jenis mayang doa ngat dia suka sanak dia tiang kan. Lama tengok tak cicak, bilang cicak apa ekor. Orang ambil lah plastik botol bagi cuci, bagi tak ada najis kan. Dia macam-macam. Baik, habis kita situ nah. Kecuali muntah. Nah, sikit lagi. Dan air yang keluar daripada suatu orang yang tidur, yang keluar daripada ma'dah ni perut ni, perut. Kira ayat Ibn Abbasi dalam mudah ceritanya, dia ketahuikan dia dengan busuk baunya dan kuning warnanya, maka najis ia. Tu yang ustaz tak bagi sangat, duk make sejadah tidur tu. Kalau sampai sifatnya dah sampai warna kuning, keluar daripada ma'dah perut, ayat Ibn Abbasi cerita senang faham ni tuan-tuan, hukumnya najis. Sejadah tadi kita kena basuh. Tu yang ustaz duk ceramah duk marah sangat siapa jenis tidur kat masjid, dia ambil bantai sejadah buat bantai. Kan dia lipat pak segi cantik kan. Kalau dia tidur tu dia yakin ayat najis, ayat besi tak keluar tak apa.
Hak jenis ayat luak basi meleleh keluar, dia mana perasan, dia tidak. Kita boleh kesan bila kita cium bau tu, bau basi kan, leleh basi. Siapa yang cium tu elok ambil sejarah tu, asingkan, basuh. Tak kira siapa lah yang kita sembahyang ni kan, kadang orang hak tidak kat kita ni kira hak tidak masjid bagus, yang cuma adab tu tak ada. Bawa bantai sendiri apa masalahnya kan. Bangun pagi bawa bantai lah kereta, selesai. Ni 10 tak akhir Ramadan ni, dalam mengejar pahala kadang-kadang kita buat dosa, tak pasal-pasal, tunggu sebab tak ada ilmu. Tidur masjid bagus kan, dia tidur tak ada bantai, dia tak selesa, dia mula cari sejarah, tengok Pak Bila dah lipat cantik dah susun. Dia ambil, dia lapik kepala, esok ayat liak basi keluar, dah warna kuning pekat ni tu hai, busuk tu hai, maka najis, kena sejadah jadi najis, basuh kena basuh. Okey, jadi kita berhenti dulu situ insya-Allah. Kita sambung dan darah sebagai antara najis. Jadi kita faham hari ini yang keluar daripada dua kemaluan kita najis kecuali mani, dan yang keluar daripada lubang hidung dan mulut suci kecuali muntah, ya. Dan ketiga, yang kemudian yang keluar yang ada kat biji-bijian, biji benih sebagainya tu, kalau basuh balik sucilah, tak ada masalah. Yang terakhir ni ayat liak basi dihukumkan najis sampai warna kuning dan bau busuk. Sekali itu saja insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aqul qawla wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبنا بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.